Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, selamat pagi. Ingat lagi cikgu tak? Okey. Mungkin ada yang pernah jumpa, ada yang tak pernah jumpa. Okey, cikgu ulang semula. Cikgu ingatkan semula. Okey, nama cikgu Muhammad Zakaria bin Saib. Okey, boleh panggil cikgu Muhammad Zakaria. Okey, untuk makluman semua, untuk tahun 2021 ni, cikgu akan ajar subjek reka bentuk dan teknologi untuk kelas 6G dan 6D. Okey, siapa kelas 6G angkat tangan? Cikgu nak kira. 1, 2, 3. Yang belakang tu kenapa tak angkat tangan tu? Okey. 6D? 6 dedikasi? Siapa 6 dedikasi angkat tangan? Okey, bagus. Okey. Untuk tahun ni, seperti yang semua sedia maklum, kita masih belum ada rezeki untuk berjumpa. Sebab kita masih berperang dengan musuh yang tak nampak, COVID-19 ni. Okay, so kita masih dalam PKP. Tak tahu lagi sampai bila. So selagi kita masih belum boleh bersekolah, so sesi pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran online jarak jauh. Okay, mungkin hari ni dan cikgu akan cuba perbagaikanlah. Mungkin belum ada rezeki lagi kita berjumpa untuk cikgu buat Google Meet. Okey, cikgu akan rakam video, mungkin cikgu akan bagi latihan ataupun cikgu akan share video orang lain. Cikgu akan perbagaikanlah supaya kamu semua tidak bosan. Okey, boleh? Okey, dan cikgu nak kamu berdoa supaya kita cepat-cepat boleh bersekolah balik. Dan bila dah sekolah tu, kita boleh masuk bengkel lagi. Sebab apa? Untuk subjek RBT ni, bila kita duduk bengkel, kita pegang sendiri gergaji tu, alatan tangan tu, feel dia lain. Kita buat projek sendiri, kita boleh buat gam sendiri, potong sendiri, pegang sendiri, yang lain feel dia seronok. Masa inilah juga, masa subjek RBT ni juga kamu nak release tension. Kalau sebelum tu kelas, kamu dah penat-penat belajar matematik, sains lah, bahasa Melayu lah, pening kan? Okay, time RBT dah kamu nak release tension. Okay, kamu nak luahkan, lepaskan perasaan tension tu. Okay? Okay, tak apa. Hari ni cikgu nak serba sedikit tunjuk apa yang kamu akan belajar dalam tahun 6 ni. Okay, dan cikgu harap untuk tempoh PKP ni kamu minta tolonglah kamu atau kamu sendiri. Cikgu akan sediakan link nanti di ruang komen untuk kamu download buku teks digital ni. Okey, reka bentuk dan teknologi tahun 6. Okey, ataupun kamu type je ke Google tu, yang flip sini pun ada. Okey, kita akan gunakan buku teks ni lah untuk sebagai bahan bantu. Okey, reka bentuk dan teknologi tahun 6. Okey, kita tengok apa yang ada dalam buku teks ni. Okey. Okey, tengok. Ada 2 tajuk besar yang kamu akan belajar. Yang pertama, penghasilan projek, dan yang kedua, teknologi pertanian. Okey, yang mula-mula ni kita akan sentuh dulu bab penghasilan projek. Okey, sebelum cikgu terlupa, cikgu untuk tahun ni juga kamu akan belajar 2. Sebab tu kamu tengok kenapa ada dua tajuk sikit sebab ada 2 benda kamu akan belajar, iaitu masih lagi RBT 1 dan akan bagikan masa TMK. TMK tu cikgu lain yang akan ajar. Sama ada cikgu As'ad atau cikgu Aminah. Okey. So untuk yang RBT ada 2 tajuk. Iaitu penghasilan projek macam cikgu cakap tadi dan teknologi pertanian. Okey, mula-mula kita tengok dulu penghasilan projek. Apa itu penghasilan projek? Okey. Okey, tengok ni. Cuba tengok gambar ni. Apa yang kamu nampak? Okey. Dekat atas tu dia kata apa?
Cuba tengok mesin apa ada yang mesin yang ada dalam gambar ni. Okey, satu ada eskalator satu, ada mesin pengilat lantai satu, dan ada ni apa ni? Ada lift ni, lift cermin ni. Ni siapa gayat ni, dia tak berani nak naik ni. Okey. Okey, cuba kamu fikirkan macam mana ketiga-tiga mesin ni dia berfungsi. Macam mana eskalator ni boleh tarik tangga ni, boleh tiba-tiba hilang pula kat ujung ni. Cuba kamu fikirkan. Okey, macam mana mesin ni boleh kilatkan lantai ni. Kilat ni lantai ni. Ni kalau lari ni boleh jatuh ni. Okey, lepas tu lift ni macam mana dia boleh angkat. Kadang-kadang penuh ni lift ni sampai 5-6 orang ni, berat ni, tapi dia boleh angkat, bawa turun, bawa naik. Agak-agak dia guna apa teknologi dia orang guna, dan macam mana mesin tu berfungsi untuk gerakkan ketiga-tiga mesin. Boleh kamu fikirkan, cikgu bagi kamu 3 saat. Okey, dah. Okey, seterusnya. Okey, untuk tahun 6 ni kamu akan buat projek. Mana buat projek menggunakan bahan logam dan bahan bukan logam. Okey, seterusnya kamu akan gabungkan dengan sistem asas elektromekanikal. Maksudnya sistem atau mesin. Ada mesin yang menggunakan bateri lah. Simple mesin. Okey. Lepas tu antara bahan yang kamu akan gunakan untuk buat projek ni adalah PVC atau nama penuh dia polyvinyl chloride, Perspex dan zinc. Okey. Okey, cikgu nak tanya, apa itu PVC? Siapa tahu PVC apa PVC? Okey. PVC ni ialah sejenis plastik yang ringan, keras, kukuh dan mudah dilentur. Okay, dia pun masih lagi kuat dan tahan lama. PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza dan dia juga penebat yang baik. Cuba tengok gambar ni PVC ni. Biasa nampak kat mana? Kat rumah kan? Paip-paip ni, pasir plastik ni, itu semua PVC. Okey. Seterusnya ialah Perspex. Okey, Perspex ialah sejenis bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Perspex boleh didapati dalam bentuk kepingan, rod dan tube berbagai warna. Perspex digunakan yang meluas dalam penghasilan produk seperti papan tanda, pembuatan perabot dan plat nombor kenderaan. Cuba tengok. Ni tengok perbezaan antara PVC dan Perspex. Okey, PVC tidak mudah retak. Perspex ni lebih macam kaca jugalah kot. Dia mudah retak. PVC mudah dilentur, sukar dibentuk atau dilentur, murah, mahal. Okey, seterusnya alatan tangan. Ini cikgu nak fokus sikit. Okey, kat sini kita nak fokus ada 7 je alatan tangan yang mungkin akan kamu gunakan. Yang pertama, gergaji tangan, gergaji lengkuk halus, gergaji kerawang. Okey. Lepas tu, pahat, pisau pemotong Perspex. Okey. Pistol pengekot, stapler gun. Bahasa Melayu ni lain macam ni. Okey, ketujuh, pistol perekat panas, hot glue gun. Okey. Kita tengok apa kegunaannya. Okey. Gergaji tangan. Okey, siapa pernah tengok gergaji tangan angkat tangan? Ni kalau kat bengkel ni, kita boleh pegang, kita boleh rasa macam mana gergaji tangan tu. Cikgu akan tunjuk macam mana cara yang betul menggunakan gergaji tangan. Berapa degree. Kadang-kadang kita tengok orang potong, sekejap je dia potong. Kadang kita potong kenapa dah lama sangat potong gergaji tangan ni. Alat ini digunakan untuk
memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, dia ada dua. Dia ada depan ni yang besi, belakang ni plastik untuk pemegang. Depan ni mata dia bilah, kita panggil. Dia ada mata dia. Dan kadang-kadang mata dia berbeza-beza, ada lain. Ada yang untuk potong kayu lain, untuk potong plywood lain. Ni dia gergaji tangan. Okey. Seterusnya yang kedua, gergaji lengkung halus. Alat ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Bahan gergaji perlu dipasang menghala ke pemegang. Ni. Gergaji lengkung halus ni. Siapa pernah tengok? Dia ada lengkuk sini. Lepas tu ada mata dia kecil, dia halus je. Dia ada 3 lah. Kalau tadi 2, dia 3. Ada pemegang 1. Dia ada rangka. Lepas tu dia ada bilah dia, mata dia. Dia pun mata dia berbeza dengan gergaji tangan. Okey. Boleh? Siapa pernah tengok ni, dua-dua ni angkat tangan? Okey. Rugi kamu kalau tak boleh masuk bengkel. Kalau masuk bengkel, kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh try potong. Ni kita tengok kat buku je, okey. Tahu lebih lanjut, kamu boleh tengok YouTube, kamu type je ni. Gergaji tangan, gergaji halus ni macam mana dia orang guna, macam mana guna teknik yang betul. Berapa harga dia pun kamu boleh tahu. Okey, kadang-kadang tunjuk lagi macam mana nak buat pun dia. Kamu boleh cari dalam YouTube. Boleh? Okey, yang ketiga, seterusnya gergaji kerawang. Okey. Gergaji kerawang ni ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Oleh itu, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Okey, ini untuk potong bentuk-bentuk ni. Ini cikgu tak pastilah ada ke tak dekat bengkel ni. Ni kamu tengok. Okey, cikgu pun rasa tak pernah guna ni. Okey, kamu boleh tengoklah, cuba type gergaji kerawang ni, scroll shaw ni. Dalam YouTube, tengok macam mana. Dia biasa orang nak buat bentuk-bentuk bulat, bentuk-bentuk tertentu untuk guna mesin ni. Dia senang dan lebih cantik. Kalau ini, gergaji lengkung halus ni biasa kita gunakan ini je kat bengkel. Sebab ni rasa ni mahal sikit ni, harga dia. Okey, seterusnya pahat. Pahat ni dia ada kecil, ada besar. Okey. Alat ini digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong ni, mata di depan ni. Ni yang dia kecil. Kalau gambar ni dia kecil ni. Dia ada lagi besar. Matanya diperbuat daripada keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Okey. Biasa ni orang buat ukir pahat ni. Mengukir guna pahat lah. Okey. Okey, seterusnya pisau pemotong perspek. Jadi setiap perspek tu dia buat daripada plastik, dia macam kaca sikit. So dia ada pisau khas untuk potong dia. Tengok mata dia tu. Melintang naik lengkuk ke atas. Pisau ni digunakan untuk memotong kepingan perspek secara halus. Hati-hati. Okey. Ni cikgu pun tak pernah pegang ni. Mesti ada kat dalam bengkel ni. Kalau kita boleh rezeki ada pergi bengkel, kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh potong. Okey, seterusnya keenam, pistol pengekot ataupun dalam bahasa Inggeris stapler gun. Ini untuk stapler, untuk biasa kita stapler kecil kan. Itu untuk kertas. Ini untuk benda-benda yang keras, boleh gunakan stapler gun ni. Okey, dan ini pun senanglah dapat ni. Biasa. Tengok, dan yang terakhir, pistol perekat panas hot glue gun. Ini untuk lekatkan PVC tadi tu, lekatkan perspek tadi tu, gunakan pistol ni. Ini disambungkan dengan elektrik. Okey. Pistol ini perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas. Di dalam pistol perekat panas terdapat elemen pemanas yang fungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Biasa ni. Ni mata dia bulat ni macam ni. Color cair, color kilat ni. Okey.
Itu saja untuk setakat ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Okey, tugasan kamu untuk minggu ni, kamu buat online quiz ataupun latihan online. Cikgu akan bagi link nanti kat bawah, atau cikgu akan bagi link melalui Telegram. Okey, kamu buat kat situ, tengok kegunaan alat-alat tantangan ini. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Cikgu doakan semua kamu jaga diri. InsyaAllah minggu depan kelas RBT. Okey, kita jaga kita. Assalamualaikum. Bye.